Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk tahun 4 ya. Untuk tahun 4, tahun 4 ni kelas paling nakal ni saya mengajar ni. Okey, tahun 4, tengok dulu okey, tajuk kita pada hari ni. Ibu share skrin dulu Share skrin. Okey. Ini. Okey, ini tajuk kita pada hari ni ya, tahun 4. Okey, tajuk kita ni ialah sayangi diri. Okey. Okey, Norma Mala dan rakan-rakannya sedang mengadakan sesi sumbang saran berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial peers. Mereka dikehendaki menulis dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan peers. Okey. Okey, di antara perkataan yang kita boleh nampak ialah menghargai, perubahan fizikal, keluarga, emosi, akil balik, buli, sematan, bahan terlarang. Jadi benda-benda semua ialah dalam topik peers. Okey, kita tengok yang topik yang pertama. Okey, kita akan mengenali alam zaman remaja. Okey, kita tengok Amar dan Maria telah mencapai akil balik. Kamu dah akil balik ke belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Okey, macam mana pun semua orang akan mengalami akil balik. Kamu semua akan mengalami akil balik. Tak ada orang yang terlepas. Okey, jangan cikgu saya tak ada akil balik. Tak ada, semua akil balik. Okey, untuk yang lelaki, tengok yang lelaki pula. Kita tengok apa dulu akil balik tu. Okey, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menarki. Okey, apabila seseorang mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Okey, sebelum saya teruskan lagi, kalau mak ayah tengok ni, jangan terkejut. Okey, kita untuk murid-murid ni memang ada dalam silibus dan saya pun dah dekat lebih kurang 6-7 tahun ajar benda ni. Kita memang kena sebut benda ni supaya mereka faham, dan juga istilah yang cumanya istilah yang kita gunakan itu mesti istilah yang berdasarkan daripada buku yang sesuai. Okey, baru mereka boleh faham. Kita tak boleh guna istilah macam bebek lah, kita mesti gunakan istilah yang betul. Okey, itu saya dah ajar tahun 3. Ini tahun 4 ni yang barulah. Okey, kemudian akil balik untuk lelaki, ihtilam. Okey, bukan tilam apa Okey, berlaku sekitar umur 9 ke 16 tahun. Okey, jadi kamu yang 9 tahun ni berkemungkinan ada yang akan akil balik lah. Okey, ihtilam ni pula ialah mimpi kamu melakukan persetubuhan dengan perempuan. Okey, bila kamu mimpi tu kamu akan mimpi tu kita panggil ihtilam, dan kamu akan mengeluarkan cecair putih lah yang kita panggil sperma. Okey, apabila kamu kejadian itu dah berlaku, okey, automatiknya kamu akan mengalami proses akil balik. Kamu dah akil balik, kemudian tubuh fizikal kamu yang lain pula akan naik. Contoh ialah, pertama, kamu akan mengalami perubahan bau badan. Okey, bau badan kamu tu mungkin lebih kasar lah sikit untuk lelaki ni. Okey, daripada bau sedap dulu, sekarang dah bau masam dah sikit. Masam dah sikit sebab apa? Dah naik bulu di bahagian ketiak semua. Okey, kemudian ada tumbuh misai dan bulu dada. Okey, tengok misai macam cikgu ni ni tumbuh misai ni. Okey. Bulu dada cikgu tak boleh tunjuklah, bahaya nanti kena marah cikgu dengan mak ayah kamu. Okey. Kemudian ada orang yang ada yang tak ada bulu dada. Okey, tak semua orang ada. Okey, ini ialah kepada hormon juga. Kemudian halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Ni halkum ni. Kamu tengok dekat ayah kamu, jangan tengok dekat mak kamu tak ada halkum. Okey, tengok dekat ayah kamu, dia ada sini. Dia nampak ni. Susah cikgu ni duduk. Okey. Ini ialah halkum, faham? Halkum. Okey. Halkum kamu akan kelihatan dan suara kamu akan garau. Suara kamu sebelum ni tak ada dah. Macam tu dah semua. Okey. Kemudian dada kamu semakin membidang. Dada kamu ni semakin membidang, faham? Dada yang kat ni nampak ni semakin membidang. Makin handsome lah macam budak ni, tengok ni. Okey. Okey. Kemudian ialah zakar membesar. Jangan ketawa ni Ni murid tahun 3 ni, kalau cikgu ajar depan ni memang ketawa ni, tahun 4 sekarang. Okey, tahun 4 ni memang ketawa ni. Okey, zakar membesar. Kamu tahu kan zakar tu apa kan? Ada cikgu dah ajar dulu kan? Cikgu ajar bukan cikgu tak ajar, cikgu Iman lah ajar sebab cikgu tak ajar kamu untuk dengan kesihatan tahun lepas. Okey, zakat ni ialah organ seksual untuk lelaki, faham? Okey, tempat kamu kencing tu, buang air kecil, itu akan membesar lah. Okey, kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, maksudnya kamu akan tumbuh bahagian ketiak dan pubis. Pubis itu ialah di bawah bahagian pinggang kamu, atas zakar kamu. Okey, situ ialah bulu pubis, faham?
Kemudian otot tangan dan kaki membesar. Kamu duduk lawa-lawa tunjuk body yang kamu kan dulu kecil je, lama-lama akan jadi besar. Okey. Itu ialah untuk lelaki. Okey, nampak ni ihtilam, ejakulasi atau pancutan air mani. Sperma tu ialah air mani, faham? Bila kamu mimpi melakukan persetubuhan, okey, kamu akan ada ejakulasi. Ejakulasi tu terpancut. Okey, itu ejakulasi, pancutan air mani. Pertama kali ketika tidur. Bila kamu dah mimpi macam tu, bagi yang beragama Islam, kamu wajib mandi wajib ni lah untuk mandi wajib. Okey, kalau yang beragama Islam tu esok pagi bangun mandi juga cuci. Faham? Jangan biar macam tu sahaja. Cuci katil kamu, cuci seluar kamu kotor. Okey. Okey. Bila kamu dah ihtilam ni menunjukkan kamu sudah mencapai akil balik yang pertama. Kemudian kamu akan mengalami lah perubahan fizikal yang sini ni. Nampak ni ya. Okey, kamu akan nampak sini. Okey, kemudian untuk perempuan pula. Akil balik perempuan kita panggil menarkih berlaku sekitar umur 9 ke 16 tahun. Tetapi ada perempuan yang lebih awal akil balik sebab perempuan ni lebih cepat akil balik. Okey, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Okey. Jadi kita tengok pula apa perubahan fizikal kepada perempuan. Okey. Yang pertama sekali bila kita nak tahu perempuan ni mencapai akil balik ialah dia akan menarkih iaitu haid kali pertama. Haid ni ialah perempuan akan mengalami ketulan darah yang keluar daripada organ faraj dia. Okey, bila ada darah macam tu itu menandakan dia sudah mencapai kematangan akil balik. Kemudian perubahan fizikal yang lain, jerawat mungkin tumbuh di muka, ini sama saja dengan lelaki pun boleh tumbuh. Mengalami perubahan bau badan. Okey, bau badan perempuan ni makin berubahlah. Kalau lelaki mungkin makin masam sikit, perempuan ni mungkin makin manis baunya. Okey. Okey, kemudian bersuara lunak. Okey. Kalau yang lelaki suara garau macam tu, perempuan dia lunak sedap. Sedaplah suara, cikgu tak boleh nak buat suara lunak. Okey. Suara dia lebih enak bila dia menyanyi pun sedap, apa semua sedap. Okey, itu nama dia lunak. Jangan salah faham Cikgu tengok dulu cikgu ajar tahun 4 tahun lepas yang suara lelaki menjadi lunak, suara perempuan menjadi garau. Yang tu pun boleh terbalik. Jangan terbalikkan, faham? Ingat, lelaki garau. Oh, itu garau. Perempuan lunak, sedap. Kemudian payudara membesar. Okey, payudara membesar ni ialah ni. Dia punya payudara ni membesar. Okey, lelaki ada payudara juga tapi tak besar, sama saja. Okey. Perempuan payudara dia makin membesar. Kemudian punggung dia makin melebar. Okey. Okey, perempuan punggung dia makin melebar, itu dah menandakan dia dah akil baliklah. Kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis, ini ialah persamaan dengan lelaki. Perempuan juga akan tumbuh bulu di bahagian ketiak dan juga pubis, iaitu di bawah pusat dan di atas pinggang lah sikit, di bahagian pinggang sikit. Okey, kemudian sama juga otot tangan dan kaki membesar. Okey, sama seperti lelaki juga, dia akan membesar walaupun tak sebesar macam lelaki. Okey, faham? Okey. Kemudian kita tengok simptom haid. Okey, simptom haid ni ialah perut kembung, senggugut, muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Okey. Ini adalah simptom-simptom dia lah, faham? Adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Tak. Itu tidak benar dan hanya mitos Maria. Bersenam dapat mengurangkan senggugut. Apabila kamu mengalami haid, bukan bermaksud kamu tak boleh buat apa. Tak, kamu boleh bersukan. Bila kamu bersukan, ia akan mengurangkan lagi kamu punya kesakitan tu sebab apabila darah kamu berjalan lancar, kamu bersukan, okey, kamu punya sakit senggugut tu makin kurang, faham? Okey. Kemudian tugasan kamu untuk hari ini. Ini saja, tak banyak pun. Tugasan kamu untuk hari ini buka satu buku latihan tanpa tengok kejap. Okey, tengok sekejap ataupun inilah, cuba ingat sekurang-kurangnya 4 atau 5 dan tulis dalam buku, faham? Kalau dah tak ingat sangat baru buka buku teks. Kalau masih ingat, cuba buat. Kalau boleh tulis semua lagi bagus. Okey. Sebelum ni baca dulu. Okey, ingatlah akil balik lelaki melalui ihtilam, kamu cuma tulis perubahan fizikal dia sahaja, mengalami perubahan bau badan, tumbuh misai dan bulu dada, halkum jas kelihatan dan bersuara garau, dada membidang, zakar membesar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, otot tangan dan kaki membesar. Okey. Manakala untuk akil balik perempuan ialah perubahan fizikal, jerawat mungkin tumbuh di muka, mengalami perubahan bau badan,
Bersuara lunak, payudara membesar, punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, otot tangan kaki membesar. Kalau kamu tak ingat, senang saja. Okey, ingat mesti ada persamaan di antara lelaki dan perempuan, iaitu mungkin naik jawab, perubahan bau badan, kemudian tumbuh bulu ketiak di bahagian ketiak dan pubis, kemudian otot tangan dan kaki makin membesar. Itu persamaan akil balik lelaki dan perempuan. Yang berbeza pula, seorang menjadi garau dan seorang menjadi lunak. Kemudian lelaki, dada dia tak naik. Perempuan dia punya payudara dia membesar. Punggung dia melebar. Lelaki tak melebar. Faham? Okey. Cuba ingat yang tu saja, faham? Tulis dalam buku latihan nanti dua ini saja, iaitu perbezaan di antara akil balik lelaki dan akil balik perempuan. Tulis saja. Tulis akil balik lelaki. Okey, senaraikan apa perubahan fizikal, 5 atau 6. Kalau boleh semua lagi bagus. Kemudian muka surat sebelah, akil balik perempuan. Perubahan fizikal, apa yang berlaku? Jerawat muka tembok di dada, perubahan bau badan, seorang menjadi lunak. Okey, senaraikan. Kalau dah tak ingat sangat, baru buka buku teks. Janganlah awal-awal dah buka buku teks, faham? Cuba dulu, jangan takut untuk mencuba. Okey, itu saja untuk kelas ego pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.